Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 15 September 2022. Saya Nurul Hidayah Nawai. Dan juga bersama saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Pinjaman PT-PTN kepada golongan M40 kategori M1 dinaikkan daripada 75% kepada 100%. Bekalan barangan keperluan di negeri dijangka banjir dipastikan mencukupi. Pinjaman PT-PTN kepada golongan M40 kategori M1 dinaikkan daripada 75% kepada 100%. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan juga akan menyediakan kemudahan pinjaman komputer riba kepada peminjam PT-PTN golongan M40 sebagai usaha menjaga kepentingan mahasiswa keluarga Malaysia. Kalau dulu pinjaman kepada M40, M1 adalah hanya 75% saja. Saya ingin mengumumkan di sini bahawa untuk pinjaman kepada M40, M40, M1 kita akan bukan saja 75% tetapi dinaikkan kepada 100%. Seterusnya adalah untuk laptop. Untuk laptop, kerajaan bersetuju untuk menyediakan kemudahan pinjaman laptop kepada peminjam PT-PTN golongan M40. Bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mahasiswa, jualan murah keluarga Malaysia bakal dianjur di setiap universiti mulai bulan depan. Perdana Menteri berucap merasmikan Majlis Kemuncak Semarak Patriotik IPT 2022 di Ibu Negara. Baik, dalam perkembangan lain, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhak menjalankan siasatan berkenaan kelewatan penerimaan 3 kapal peronda luar pesisir OPV yang sepatutnya diterima Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Perdana Menteri berkata perkara itu terserah kepada PAC sekiranya mahu menyegerakan siasatan. Bangkang PAC tersebut dan PAC berhak untuk memanggil mana-mana jabatan ataupun agensi kerajaan, kementerian dan sebagainya kalau ada isu yang berkaitan yang perlu mendapat penjelasan. Kita dimaklumkan dalam pembinaan dan sepatutnya sudah pun disiap dalam waktu terdekat ini. Sepatutnya akan siap dalam waktu terdekat. Jadi kita tunggulah, kita tunggu. Saya pun tidak mendapat gambaran yang detail lagi pasal OPV tersebut. Malaysia hari ini kehilangan seorang negarawan dan tokoh politik, Tun S. Samivelu, yang banyak menyumbang kepada pembangunan infrastruktur negara dan kemajuan masyarakat India. Tun Samivelu menghembuskan nafas terakhir di kediamannya awal pagi tadi akibat sakit tua. Mendiang berusia 86 tahun. Semasa hayatnya, Tun Samivelu pernah dilantik sebagai Menteri Kerja Raya dari 1979 sehingga 1989 dan 1995 sehingga 2008. Selain menjadi ahli Parlimen Sungai Siput bermula 1974 hingga 2008. Sebagai antara menteri kabinet yang paling lama berkhidmat, iaitu kira-kira 30 tahun, mendiang pernah berkhidmat sebagai anggota pentadbiran persekutuan di bawah 3 Perdana Menteri, iaitu Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdul Hamid Badawi dari 1978 hingga 2008. Mendiang mula menceburi bidang politik pada usia 23 tahun pada tahun 1959 dengan menyertai MIC Cawangan Batu Cave dan merupakan Presiden MIC paling lama memegang jawatan tersebut iaitu lebih 3 dekad. Mendiang juga pernah dilantik sebagai Duta Khas Malaysia ke India dan Asia Selatan bagi infrastruktur.
Dalam bidang pendidikan, mendiang turut memberi sumbangan besar dengan mewujudkan Institut Pembangunan Pendidikan Maju, Universiti AIMS dan Kolej Taufik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Tun S. Samivelu pada masa sama menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Sri Paduka berdua menzahirkan rasa sedih dan berharap seluruh keluarga mendiang sabar dan tabah menghadapi dukaan ini. Sri Paduka Baginda berdua amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Tun S. Samivelu kepada masyarakat dan negara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan pemergian mendiang Tun S. Samivelu sebagai kehilangan besar buat negara. Beliau turut menyifatkan bekas Presiden MIC itu sebagai bapa penyatuan masyarakat India di negara ini. Negara kehilangan pemimpin yang hebat seperti Tun. Jasanya amat besar. Bukan saja kepada seluruh masyarakat India di Malaysia, tetapi jasanya amat besar kepada negara dari segi pembangunan sepanjang menjadi Menteri Kerja Raya. Jadi banyak sumbangan yang telah pun diberikan. Dan dari segi masyarakat India, kita boleh menganggap Tun merupakan bapa penyatuan kepada masyarakat India di Malaysia. Perdana Menteri yang tiba di kediaman mendiang pada pukul 12.15 tengah hari tadi meluangkan masa hampir setengah jam untuk memberi penghormatan terakhir. Mayat mendiang akan diletakkan untuk kunjungan orang kenamaan dan orang awam di Pusat Krematorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Kuari Ceras bermula 4 petang esok. Ya, petang tadi Perdana Menteri juga meluangkan masa berkunjung ke kediaman rasmi Pesuruhjaya Tinggi British di Ibu Negara dan mengucapkan takziah atas kemangkatan Ratu Elizabeth II. Beliau turut menandatangani buku takziah sebagai penghormatan kepada Ratu Elizabeth yang mangkat pada 8 September lalu. Ketibaan Perdana Menteri pada 3.55 petang disambut Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia Charles Hay dan Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar. Datuk Seri Ismail Sabri meluangkan masa kira-kira 30 minit. Sementara itu, Charles Hay berkata beliau tersentuh dengan ucapan takziah daripada Datuk Seri Ismail Sabri serta limpahan kasih sayang dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarakat. Jasad Ratu Elizabeth kini berada di London dan ditempatkan di Istana Buckingham sehingga istiadat pemakaman negara di Westminster Abbey pada 19 September ini. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi akan memastikan bekalan barangan keperluan di negeri-negeri dijangka terjejas banjir mencukupi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, usaha itu termasuk memastikan harga barang keperluan di negeri tersebut tidak meningkat. Mesyuarat telah mengarahkan NATMA, MAFI dan Kabinet SP untuk bersiap sedia dalam memastikan bekalan barangan keperluan sentiasa mencukupi, terutama di negeri-negeri yang dijangka terjejas tanpa memberi kesan yang ketara terhadap harga barang-barang keperluan tersebut. Persiapan itu dibuat selari dengan pengumuman Perdana Menteri yang meminta supaya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah diaktifkan bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka melanda lebih awal.
Datuk Seri Alexander juga berkata aktiviti pemantauan terhadap pemain industri pembungkusan minyak masak tulen bersubsidi polybag sedang giat dijalankan bagi memastikan kepatuhan terhadap akta dan peraturan yang ditetapkan. Dan dalam tempoh 1 Julai hingga 11 September, pasukan kuasa KPDN-HEP menjalankan pemeriksaan terhadap 345 syarikat pembungkus, 2,203 pemborong dan 25,493 peruncit. Hasil daripada pemeriksaan itu, 140 kes direkodkan bagi tempoh antara 1 Julai hingga 10 ataupun 30 Ogos 2022. Dengan 52 kes atau 37% daripadanya membabitkan ketirisan di peringkat pemborong. Hasil siasatan awal terhadap jenis ketirisan yang berlaku menunjukkan wujud elemen menyorok bekalan. Tiada rekod dalam buku perolehan dan menjual minyak masak bersubsidi kepada individu atau premis tidak berlesen. Sambutan Hari Malaysia 2022 yang dijadual berlangsung di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir esok memberi peluang kepada rakyat meraihkan hari bersejarah itu secara lebih dekat. Melaka, negeri unik yang turut didiami etnik seperti Baba dan Nyonya, Triti dan Portugis, menjanjikan sambutan itu yang lebih terangkum sekaligus menjadikan medium mengeratkan hubungan. Laporan wartawan Nur Farahuda Sairan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata acara yang julung kali diadakan di Melaka ini bakal menyaksikan persembahan budaya yang cukup meriah. Malah pengunjung yang hadir juga akan bersama-sama mengenakan busana tahun 50-an dan 60-an. Dan Jemaah Menteri telah memutuskan supaya pusingan giliran itu diadakan di antara Semenanjung, wilayah Sarawak dan wilayah Sabah. Oleh kerana 2 tahun yang lepas, acara telah pun diadakan di Sarawak dan juga di Sabah pada tahun yang lalu, maka pada tahun ini adalah giliran sambutan diadakan di Semenanjung. Dan Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju sambutan di Semenanjung diberikan kepada negeri Melaka sebagai tuan rumah. Sementara itu, wakil etnik yang ditemui berpendapat sambutan akan memberi peluang kepada orang ramai, terutama generasi muda, untuk lebih mengenali antara kaum termasuk kaum minoriti yang ada di negeri ini. Jadi saya rasa inilah satu cara untuk kita bonding. Kita boleh eratkan silaturahim antara satu kaum dengan kaum yang lain. Jadi kita ni sudah 59 tahun Hari Malaysia dan 65 tahun kita merdeka. Jadi dari segi etnik-etnik kumpulan ni, kita selalu ada satu perhubungan yang cukup rapat lah. Masing-masing ada masing-masing punya cara hidup. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat orang Melaka ni. Jadi kalau kata orang Melaka ni, kita memang bersatu. Jadi tak kira lah apa bangsa, apa agama tu. Jadi kita nak kerajaan ataupun masing-masing tu mempereratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Sambutan akan dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta tetamu kehormat yang lain. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2022 ini yang akan diadakan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir, ia pastinya akan menjadi satu sambutan yang amat bermakna buat rakyat Malaysia. Buat julung kali diadakan di Melaka, ia pasti menjadi satu medium untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita masyarakat Malaysia. Jadi orang Melaka, ayuh ramai-ramai meriahkan sambutan Hari Malaysia 2022 pada 16 September ini. Laporan Nur Farahuda Sahiran, Berita RTM. Adakah anda okey?
Anda tidak keseorangan. Bukan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Darilah kepada kau terbaru, niat di hati nak balik udah, sungguh menangis. Citra budaya cantik bersemi, semarak digital menjadi wahana. Negeri Kelantan pilihan lokasi keterih maju indah mempesona. Seni asli indah dipandang, lenggak-lenggok. Ayuh saksikan kami pada 17 September 2022, Sabtu pada jam 8 hingga 10 pagi di perkarangan Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh untuk Selamat Pagi Malaysia, Rio Sokmo. Jumpa anda di sana. Jom. Kembara Riuh Keluarga Malaysia KRKM edisi keempat di Kelantan iaitu Riuh Sokmo akan bermula esok sehingga Ahad ini. Ya, dan berlangsung di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh. Ia menjadi wadah buat penggiat industri kreatif tanah air yang memartabatkan seni budaya dan memperkasakan pembangunan produk tempatan. Ya, pengurus komunikasi korporat kumpulan My Kreatif Gina Subki berkata edisi kali ini akan menonjolkan keunikan dan kekayaan lanskap industri kreatif di negara ini. Lebih 40 reruai disedia dengan menampilkan pelbagai aktiviti dan program pelbagai agensi termasuk pameran dari setiap negeri. Kali ini kami berharap sebanyak lebih 20,000 pelawat untuk 3 hari ini. Tapi kalau boleh lebih, kita amat bersyukurlah. Jadi harap-harap semuanya datang dan sokong industri kreatif negara yang sangat-sangat berbakat. Kita juga ada kedai pop-up yang memaparkan produk dan juga perkhidmatan usahawan kreatif industri negara. Dengan tema Santai-Santai Hari Malaysia, edisi kali ini turut menerapkan semangat patriotisme dengan memberi penghargaan terhadap warisan budaya yang tersohor di negeri Kelantan iaitu wayang kulit, dikir barat, wabulan dan perahu kolek. 15 tahun menanti akhirnya impian penduduk Taman Pulai Emas Johor Bahru untuk memiliki masjid yang lebih selesa direalisasikan. Kerja naik taraf Masjid Ar-Raudhah As-Sakinah yang akan bermula bulan depan dijangka siap tahun 2024. Apabila siap, masjid ini berupaya menampung 1,000 jemaah berbanding 700 orang sebelum ini. Menurut Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, 7 juta ringgit sudah berjaya dikumpulkan setakat ini daripada kos naik taraf yang dianggarkan berjumlah 9 juta ringgit. Kerja-kerja naik taraf diperlukan bagi menampung kehadiran jemaah yang semakin bertambah. Dibina di atas tapak seluas 1.7 hektar, masjid akan dilengkapi balai Islam, dewan serbaguna, ruang seminar dan bilik pengurusan jenazah. Alhamdulillah Tuanku Yang Maha Mulia juga Sultan Johor dah beri perkenan atas reka bentuknya. Saya yakin dia akan dapat dibina dengan lebih lancar selepas ni. Sebab kita dapat perkenan dari Tuanku Sultan, juga dapat kerjasama daripada seluruh masyarakat. Beliau berkata demikian selepas pecah tanah Masjid Ar-Raudhah As-Sakinah. Antara yang dinaik taraf pada hari ini adalah masjid yang lama. Kita naik taraf untuk menjadi masjid yang baru dan lebih selesa, lebih besar lagi lah. Untuk jemaah kita hadir ke sini untuk solat, terutama solat Jumaat, solat 5 waktu dan pelbagai program yang akan kita jalankan insya-Allah. Insya-Allah saya doakan masjid ini akan terbina dan kemudiannya saya minta semua karya sini berjanji pada saya, makmurkanlah dia. Jangan pecah belah, jangan ada salah faham. Makmurkanlah dia dengan kasih sayang. Sebagaimana ini adalah satu perjuangan membina sebuah masjid rumah Allah.
bersembur sebaik-baiknya. Bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Sambutan Hari Malaysia 2022 menjanjikan kelainan dan sedang langsung ketika ini raptai penuh sambutan peringkat kebangsaan di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Jadi untuk perkembangan lebih lanjut, kita bersama rakan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Syikin. Baik, terima kasih berintah langsung bersama saya dari Bandar Hilir, Melaka. Ya, malam ini berlangsung raptai penuh sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir bagi memastikan kelancaran penganjurannya pada malam esok. Jadi untuk berkongsi mengenai sambutan Hari Malaysia pada kali ini, saya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Baik Tan Sri, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami di RTM. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan kepada penonton berita RTM antara pengisian menarik dan persembahan yang bakal menanti pengunjung di sambutan Hari Malaysia 2022 di Melaka ini esok. InsyaAllah seperti mana yang telah dimaklumkan, penganjuran kali ini bertuan rumahkan negeri Melaka dan Jawatankuasa Induk dan juga Jawatankuasa Peringkat Negeri telah bersetuju untuk pelaksanaan program tahun ini dengan identiti tertentu. Pertamanya adalah untuk para tetamu dan para hadirin digalakkan untuk mengenakan busana tradisi era 60-an ataupun pakaian mengikut etnik masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada kali ini oleh kerana kita mengadakan di Semenanjung buat pertama kalinya, yang mana lazimnya sambutan diadakan di Sabah dan Sarawak, maka kali ini persembahan ada beberapa segmen yang berasingan. Kita ada segmen Kinabalu ataupun segmen Sabah, kita ada segmen Sarawak, kita ada segmen Banjaran Titiwangsa, yang antara lain turut juga melibatkan persembahan-persembahan etnik termasuk persembahan orang Sli. Antara acara yang boleh dikatakan wajib dan tradisi yang akan dilaksanakan adalah acara menandatangani buku proklamasi pembentukan Malaysia, yang itu adalah satu acara yang diadakan setiap tahun di mana ketua-ketua menteri ataupun wakil ketua menteri Sabah, Sarawak dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menandatangani buku proklamasi pembentukan negara Malaysia. Selain pada itu, persembahan juga tertumpu kepada persembahan-persembahan yang bersifat nostalgia pada era 60-an, selain daripada busana yang dikenakan, dan beberapa persembahan-persembahan lain yang saya fikir cukup menarik telah siap kita atur, dan di penghujungnya adalah permainan bunga api. Kira-kira 10 minit persembahan bunga api di akhir acara persembahan pada sekitar kira-kira jam 10.40 malam. Kiranya pelbagai pengisian menarik menanti orang ramai pada sambutan Hari Malaysia esok. Jadi mungkin saya pasti ramai yang tidak sabar untuk hadir pada malam esok. Mungkin ada nasihat daripada Tan Sri sendiri kepada mereka yang akan hadir esok. Pertama, nasihat penganjur ialah untuk datang lebih awal, dan acara akan bermula dengan perarakan daripada tempat di mana kita berdiri ini pada kira-kira 8.36. Dan mereka-mereka terutamanya VIP yang berkenderaan untuk masuk rapat ataupun dekat dengan memorial, dataran memorial, mesti sampai sebelum 8.15. Yang lain-lain digalakkan untuk menggunakan tempat letak kereta di sekitar dan digalakkan berjalan kaki, tidak terlalu jauh kerana dapat datang daripada berbagai-bagai sudut yang berbeza. Tapi yang pentingnya diharapkan selepas saja maghrib, boleh mengambil tempat di tempat-tempat yang disediakan, termasuklah di sepanjang jalan berhampiran Bandar Hilir di mana diletakkan juga skrin LED untuk kemudahan para penonton. Jadi yang pentingnya datang awal, mengambil tempat, dan saya minta mengenakan busana etnik dan juga busana
tradisi 60-an. Terima kasih Tan Sri atas perkongsian itu. Jadi kepada semua penonton berita RTM, ayuh meriahkan sambutan Hari Malaysia 2022. Rancang perjalanan anda dan pastikan anda datang awal. Jadi itu laporan saya bersama kru penerbitan kembali ke Angkasa Puri. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Baik saudara, kembali dalam berita perdana. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Iqbal Hasan gembira dalam duka. Skuad penyu hilang sentuhan Nafuzi musim depan. Terima kasih Ivan dan dia. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Bahang Sukan Malaysia SUKMA ke-20 kini mula dirasai oleh semua kontingen bertanding yang bakal merebut 426 pinggan emas ditawarkan. Tamasya Dwi tahunan kali ini bakal dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara MSN dan akan membuka tirai secara rasmi pada esok. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya. MSN akan membuktikan penganjuran SUKMA ke-20 ini merupakan penganjuran terbaik dan penuh gilang gemilang. Apatah lagi selepas tertunda selama 2 tahun akibat penularan wabak COVID-19. Bagi penganjuran kali ini, sejumlah 426 acara akan dipertandingkan melibatkan 31 jenis sukan. Ketika ini, venue yang terlibat di sekitar Lembah Kelang dan Langkawi sudah bersedia untuk membuka gelanggang masing-masing. MSN juga akan memperkenalkan sistem baharu dalam proses pentadbiran pengurusan yang diguna pakai dalam tamasya antarabangsa seperti di Sukan C dan Commonwealth dalam usaha memastikan penganjuran tamasya berjalan lancar. Kita lebih menumpukan dalam proses pentadbiran pengurusan. So yang mana yang paling utamanya apabila peringkat Sukan Malaysia pada 2022 ini kita memperkenalkan proses DRM, iaitu kita panggil Delegation Registration Meeting. So yang mana proses DRM tersebut kita menunjukkan seperti mana di tamasya utama seperti di Asian Games, di Commonwealth Games. So proses-proses itu melibatkan dari segi pengesahan pendaftaran atlet, pengesahan penginapan, pengesahan pengangkutan, pengesahan dari segi kewangan dan yang terakhir untuk proses accreditation. Sukan yang bakal menjadi tumpuan pada tamasya kali ini sudah tentunya akuatik, badminton, berbasikal, bola sepak, hoki, karate dan olahraga. Dalam pada itu, kontingen yang wajar diberikan perhatian pastinya juara bertahan Terengganu yang dinobatkan juara keseluruhan selepas meraih 56 emas, 51 perak dan 53 gangsa pada penganjuran 2018 di Ipoh, Perak. Jadi untuk kali ini MSN ambil alih, namun tidak kurang acara sukan yang dipertandingkan. 426 acara dengan 31 jenis sukan dipertandingkan di dalam SUKMA kali ini, bukan kurang. Jadi alhamdulillah saya amat yakin dengan kebolehan Majlis Sukan Negara dalam masa yang begitu singkat dapat mengelolakan. Namun Sukan Malaysia yang menjadi medan mencongkil bakat-bakat baru telah pun memasuki kali ke-20 penganjurannya. Diharap lebih banyak kecemerlangan dan rekod kebangsaan mampu dicipta oleh atlet-atlet muda pada tamasya kali ini. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jadi,
Ayuh buktikan kemampuan kontingen masing-masing pada Sukma ke-20 ini. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, RTM. Masih lagi perkembangan Sukma ke-20 MSN, pelari jarak jauh Muhammad Iqbal Hussein Muhammad Kamal Hussein meluahkan rasa kekecewaannya selepas catatan rekod baharu tamasya yang dilakukan ketika memenangi pingat emas acara 10,000 meter lelaki di Stadium Nasional Bukit Jalil yang tadi tidak diiktiraf. Catatan atlet Pahang itu tidak dikira selepas ketapan yang dibuat oleh MSN untuk tidak mengiktiraf sebarang rekod baharu, memandangkan had umur edisi kali ini dilanjutkan hingga 23 tahun. Muhammad Iqbal Hasan yang membuat penampilan sulung pada Sukma kali ini mempamer larian bertenaga untuk memenangi acara tersebut dengan catatan 31 minit 11.62 saat. Catatan itu berjaya memadam rekod lama tamasya 31 minit 47.95 saat milik A. Munusami yang dilakukan pada 26 tahun yang lalu ketika edisi 1996 di Pahang. Pingat perak acara itu pula diraih atlet Selangor S. Dinesh Warma, manakala gangsa milik B. Runish Varan dari Pulau Pinang. Meskipun kecewa catatannya itu tidak diiktiraf, atlet berusia 20 tahun tetap gembira dapat membantu Pahang meraih emas sulung selain membakar semangatnya untuk beraksi dalam acara 3,000 meter lari berhalangan dan acara 5,000 meter pada esok dan Sabtu. Dalam pada itu, pencapaian itu turut menyaksikan Muhammad Iqbal Hasan menerima insentif kemenangan Sukma dari Perkajaan Negeri Pahang bernilai RM4,000. Turut sama menerima insentif RM2,000 ialah Nani Syahirah Marjata yang berjaya meraih pingat perak menerusi acara lempar cakra wanita. Pulau Pinang turut berjaya meraih pingat emas pertama selepas atlet negara karate iaitu Yong Kojiro menjuri acara kata individu lelaki. Kojiro cemerlang dengan mengenepikan cabaran wakil Pahang Abdul Rahim Shah Zulfakar dalam perebutan pingat emas. Ini merupakan emas kedua diraih Kojiro selepas memenangi kilauan yang sama dalam acara berpasukan lelaki pada penampilan sulung di Sukma Perak 2018. Yes, he was competitive but I think the win was also at my side lah. After my performance, I felt very good. Yeah. Atlet berusia 21 tahun itu bagaimanapun tidak meletakkan sasaran apabila bakal melakukan penampilan sulung di Sukan Si Kemboja pada tahun depan. Berikut kedudukan pingat semasa Sukan Sukma ke-20 MSN yang sedang berlangsung ketika ini. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain memberi bayangan tidak lagi akan bersama skuad punya itu untuk mengharungi Liga Malaysia pada musim depan. Namun pengendali Klang Kelantan itu masih berteka-teki mengenai destinasi baharunya biarpun terdapat kabar angin mengagetkannya untuk menyertai Selangor dan sebuah negeri di utara tanah air. Bercakap selepas kemenangan 3-0 pasukannya ke atas Penang FC semalam, Nafuzi berkata kemungkinan besar musim ini adalah tahun terakhirnya bersama Terengganu. Ini kerana beliau mengakui mahu mencari pengalaman serta cabaran baharu bagi mengembangkan lagi karier kejurulatihannya. Tambahnya, setakat ini masih tiada sebarang tawaran lanjutan kontrak rasmi daripada TFC dan situasi itu membuat dirinya perlu lebih bersedia. Pengendali berusia 44 tahun itu mula menyertai skuad Terengganu sebagai jurulatih T-Team pada 2016 sebelum dinaikkan pangkat sebagai penolong jurulatih TFC pada 2018. Pada 2019, beliau mengambil alih tugas sebagai ketua jurulatih TFC daripada Irfan Bakti Abu Salim yang meletakkan jawatan dan kekal menerajui skuad penyu hingga ke musim ini. Selain Nafuzi, turut menjadi persoalan ialah hala tuju pemain sayap lincah TFC Faisal Halim yang sebelum ini pernah mengumumkan untuk angkat kaki sekiranya Nafuzi tidak lagi mengendalikan skuad penyu. Dalam pada itu, Terengganu FC membuktikan kegagalan menjulang Piala FA minggu lalu tidak menjejaskan moral mereka apabila bangkit menewaskan Penang FC 3-0 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gombadak semalam. Kemenangan itu memastikan skuad kendalian Muhammad Nafuzi Zain kekal dalam kelompok 4 teratas Liga sekaligus berpeluang cerah dalam perebutan slot ke Piala AFC 2023.
Dalam perlawanan tersebut, TFC membuka tirai jaringan menerusi rembatan jarak dekat pemain sayap Muhammad Faisal Halim pada minit ke-37. Skuad Penyu kemudian menggandakan jaringan menerusi tandukan penyerang import Cece Kepre sebelum rehat. Cece menambah derita skuad Harimau Kumbang apabila meledak jaringan kedua pribadinya pada masa kecederaan. Syukur Alhamdulillah 3 mata malam ni. Perlawanan yang saya rasa saya begitu risau selepas kekalahan dengan JDT di final, sebab kita tahu dengan keadaan moral player yang begitu down sekali, dan untuk menghadapi gini dengan physically dan mentally agak down tu bukan sesuatu yang senang lah. Ketika ini TFC masih berada di tangga keempat dengan 32 mata, 3 mata di belakang pasukan tangga ketiga Negeri Sembilan dengan saingan musim ini berbaki 4 lagi perlawanan. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 15 September 2022. Saudara saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Fahmi Syukri, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Terima kasih Nazrim. Selama 25 tahun penubuhannya, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN kekal relevan sebagai sumber pembiayaan pendidikan terbaik. Malah inisiatif mengubah pinjaman kepada biasiswa kepada graduan kelas pertama menjadi motivasi kepada pelajar mencapai keputusan cemerlang. Ini membuktikan institusi berkenaan komited menyediakan perkhidmatan terbaik bagi memastikan tiada keluarga Malaysia yang tercicir untuk melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Laporan wartawan Syamimi Saripan. PT-PTN terus menabur bakti kepada jutaan pelajar mendapatkan pembiayaan pendidikan ke pengajian tinggi tanpa mengira bangsa. Malah signifikan penumbuhannya tidak dapat dinafikan bagi memenuhi keperluan pendidikan khusus kepada pelajar dalam kalangan B40. Kita tahu dalam dewan-dewan kuliah kita, ramai anak-anak kita datang dari kampung-kampung maupun bandar-bandar yang datang daripada kawasan perumahan yang cukup sederhana atau boleh kita panggil sekarang ini B40. Dan pastinya adanya PT-PTN ini adalah satu bentuk bantuan yang cukup luar biasa. Adanya PT-PTN ini adalah satu talian hayatlah kalau boleh saya katakan kepada mereka semua untuk beroleh atau berjaya meneruskan pengajian ke peringkat tertinggi. Ini adalah satu perkara yang cukup luhur yang telah dibuat oleh kerajaan dan negara. Saya yakin sebagai taxpayer, pembayar cukai termasuk saya, merasakan bangga dengan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dan juga PT-PTN dalam usaha untuk memastikan pendidikan anak bangsa kita terus terbela. Saya ambil sains laut. So sains laut kita kena beli snorkel, mask dia, harga dia dah cecah ratus. Tapi dengan penggunaan duit pembiayaan PT-PTN kita boleh mampu overcome apa yang kita kena beli. And then kedua, kita boleh budgetkan duit yang kita dapat. Macam kita boleh manfaatkan, contohnya beli buku. Mostly saya spend kepada yuran dan kemudian untuk kos sehari diri sehari-hari lah. Maksudnya dari segi contoh makan, transportation, basuh baju. Dan saya juga ambil inisiatif untuk allocate a few amount untuk simpanan. Kita sebagai pelajar, kita macam ada macam, especially sekarang dah fizikal, so kita banyak projek. So dengan duit PT-PTN tu kita mampu, bolehlah kita sedikit sebanyak bantu untuk siapkan projek. Kita as student, kadang kita pun tak cukup duit untuk belajar, untuk makan semua. Dengan PT-PTN tu kita mampulah untuk survive dekat kampus. Malah golongan ibu bapa juga memulakan langkah penabungan awal dengan skim simpanan pendidikan nasional SSPN demi jaminan masa depan pendidikan anak-anak. Berita perdana 15 September 2022 berakhir di sini. Ya, dan dengan itu, Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Malaysia. Salam keluarga Malaysia.